اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, ketahui oleh wahai talib bahwasanya sujud di atas kita terkadang dalam sehat badan bersamaan takut dan harap akan murka Allah Ta'ala, dan harap akan rahmat Allah dan ampunnya. Maka hendaklah takut hati kita akan murkanya dan harap kita akan rahmatnya dan ampunnya dengan bersamaan keduanya, iaitu mengharapkan ampun dan dapat rahmat. Kerana orang yang tiada takut akan murkanya itu jadi kafir, na'udzubillah. Baik, kata pengarang, dalam keadaan kita sehat badan ni sekarang ni lah. Kalau tak sehat, tak boleh mari dah malam ni. Maka dua benda ni kita kena sama. Iaitu takut dan harap. Ulama-ulama sebut sifat raja dan khauf. Raja ni harapan, khauf ni takut. Takut ke siapa? Takut ke Tuhan. Yang kedua harap. Harap ke siapa? Harap ke Tuhan. Dah kalau takut saja dak harap, tak boleh. Membawa kepada putus asa kadang-kadang. Takut setakut-takutnya, tak ada rapang dah hamba, patang dah. Nah, takut bawa pada putus asa. Takut kepada Allah, dalam takut tu ada harapan, iaitu Allah Maha Kasih Sayang, Maha Pengampun. Dah takut pada benda lain, boleh tak? Boleh. Tapi jangan macam kita takut kepada Allah. Takut, tengok benda ular, tu takut tu tak syirik gitu. Faham? Ular besar mari, anak pandai. Orang kata lari ular besar, tak baik, tak boleh takut, syirik. Lecing bang dia anak pandai. Faham dah? Tu bukan takut gitu, tak syirik. Yang syirik ni tak takut ke Tuhan, takut ke makhluk. Atau takut ke Tuhan sikit je, takut ke makhluk banyak. Tu syirik. Sebab apa kita jangan takut sangat pada makhluk? Kerana dia makhluk. Dan makhluk tu benda. Makhluk ni yang kena buat. Siapa buat? Khaliq Arab panggil. Allah yang buat ni. Semua selain Allah makhluk belaka. Bila makhluk, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk akan punah jahanam belaka. Semua makhluk. Kalau rumah orang panggil utuh, orang tak panggil meninggal dunia. Kalau jam mampu. Kalau orang mati. Kalau kereta rosak dah. Dunia dia panggil kiamat. Alam kiamat. Yang tak rosak, yang tak mati Allah Ta'ala. Maka kerana itulah mesti kita lebih takut kepada Allah. Dah takut budak-budak takut ke ibu bapa, tak apa tu. Jangan siapa dak takut ke mak ayah. Mu apa dak takut langsung ke ayah mu. Aku dak ayah aku ketumbuk rebah dah itu. Bukan gitu. Maknanya janganlah kita sampai tak ada takut kepada Allah. Batu kita buat dosa, benda tuntutan agama. Yang pertama, jangan buat dosa. Mula-mula sekali. Jangan buat dosa.
Tu larangan Allah, larangan Nabi. Dah kalau buat ke, taubat dengan segera. Dia ada mau. Faham tak? Step dia. Bukan jangan kamu buat dosa, tetapi kalau buat juga, maka buatlah dosa. Teruskanlah. Tak ada. Jangan buat dosa, takut kepada Allah. Pergi buat dah. Taubat kepada Allah. Betul tak? Jadi takut, maka kita takut Allah marah kita. Tiba-tiba kita telah buat Allah marah dengan derhaka kepada dia, berbuat maksiat. Maka bila kita telah buat yang Allah marah, Allah kata buatlah yang aku jadi suka semula. Kenapa? Minta maaf. Faham tak? Jadi orang yang buat dosa, dia sudah tidak takut kepada Allah. Ada lagi satu sifat setelah menghilang satu sifat, iaitulah raja. Harap-harap Allah ampun kerana Allah Ghafurur Rahim, maka dia pun segera bertaubat kepada Allah. Nampak? Maka dengan dua ni, maka yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kerana yang tak melakukan dosa para nabi dan para rasul. Kita dosa banyak. Nah, orang yang berasa tak ada dosa, itulah orang berdosa namanya. Faham tak? Tak ada harapan dah Tuhan nak apa. Jangan kata gitu. Allah ni Ghafur. Allah bukan Ghafir. Allah Ghafur, bukan fa'ilun tapi fa'ulun. Makna dia bila tambah huruf bertambahlah. Nampak? Akan makna sangat-sangat memberi keampunan. Manusia Ghafir, hanya ampun saja. Benda bahasa Ghafir memberi ampun, memberi maaf. Allah sangat-sangat memberi maaf. Ada beza tak? Ada. Biar ini manusia sekali dua dia maaf, atau sikit-sikit maaf, banyak sangat sorry bawah tiada maaf bagimu. Nah, Allah dia punya pemaaf melampau-lampau. Banyak mana dosa pun maaf. Hatta syirik lagi dia maaf dengan syarat bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tidak mengampunkan dosa disyirikkan dia, tetapi mengampunkan selain daripada dosa syirik. Benda makna dia? Maknanya selain pada dosa syirik, kalau minta ampun Tuhan ampun, kalau tak minta ampun mungkin juga Tuhan mengampun. Tetapi kalau dosa syirik mesti minta ampun. Kalau tak minta ampun, Tuhan tak akan ampun. Dan kalau dia minta ampun, Tuhan akan mengampun. Faham tak? Allah pemaaf, kita pemaaf tak? Kita sikit-sikit maaf. Banyak-banyak tak lihat kita marah pula. Allah tak minta maaf, marah dia. Kita minta maaf, marah. Kita sengaja buat salah, orang dah maaf. Tak sengaja, maaf. Allah sengaja, maaf. Tak sengaja, tiada dosa bagimu. Tak sengaja balik surah dah lewat dah. Dua orang. Tok Syok dengan JKK. Tengah malam dah, kau sebelah balik pas sembang surah apa semua, lori terbalik. Nampak? Berkembur air dalam tong. Jadi ingat ke air dalam minit. Ambil 2 botol seorang. Rupanya kasber. Dah tak kerti sungguh kapung. Minum tengah malam balik uyuh hayang. Ni balik rumah orang ni balik rumah ni, mabuk terus. Dosa tak? Tak sengaja dia ingat ke air lima. Botol macam ke apa benda ni, Mountain Dew hijau molek. Rupanya spesial brew. Tak? Jadi Tok Syok uyuh hayang minum 2 botol bau. Jadi ingat ke air biasa, air gas. Dosa tak? Tak, pasal tidak sengaja. Rufi'al qalam an salasin, 3 golongan tidak ditulis dosa pahala. Yang pertama orang yang silap atau orang yang tak sedar.
Faham? Maka kalau gitu kena minta apung dah. Dah. Pasal apa? Tidak ada dosa. Cuma ulama sebut sunat istighfar. Faham? Hak sengaja tu Tuhan suruh minta apung. Nah, orang buat dosa sekarang sengaja ke banyak tak sengaja? Sengaja dah, tak sengaja tak ada dosa. Faham? Duk minum arak nu, kedai nu, sengaja minum ke salah? Sengaja. Hak tu Tuhan apung. Tu duk main judi kasino, duk tikang nombor ekor tu. Duk tengok duk beli nombor toto tu ke dia salah beli ke dia ingat takwin hijrah. Dia ke beli rupa-rupanya nombor toto ada salah gitu. Dak sengaja main judi, betul tak? Maka hak Allah yang sengaja dia maaf. Kita hak tak sengaja kita maaf. Sorry dah salah tepuk. Nak duk tengok lawa rupa ni gang langgar kereta depan. Petos saya kena kawan tu. Nak minta maaf, minta maaf. Tak nampak saya tengok tak lain tak apa. Awak ayah ke signal je. Nah, lain ni tak payah ada pecah je. Nah. Jadi tu manusia. Allah yang tak sengaja tak payah minta apung, dia tak marah hak tu. Hak sengaja dia maaf. Kita hak sengaja tak. Dalil tengok kalau bini laki duduk tidur dapur. Nak, dah kadang-kadang dalam rumah panas. Buka kipas pun panas hak tengah hari. Maka lebih laki ni dah letih sang tidur kat pintu dapur. Betul tak? Kerana angin masuk kok dapur. Bila tidur kok pintu dapur, bini kita pun nak pergi ambil nyor luar. Tersepak kaki kita. Faham? Kejut laki. Bini kata minta maaf pas sepak tak sengaja. Kita maaf tak? Pakcik jawab. Maaf tak? Maaf tak? Kita maaf lah bini kita. Kalau bini orang pun kita maaf. Dia nak masuk rumah kita jerit kaki sikit. Betul tak? Esokkan kita tidur gitu pula, bini kita lalu dia pun lopak je atas muka kita. Muka kita tak molek kepala itu dengan mesinnya tu. Dia tengok kita tengah tidur, dia pun naik atas gerobak, yung lopak terjun atas muka dengan tapak kaki. Hidung kita renyok pabiran ni. Lepas tu dia minta maaf lah. Kita maaf lah. Hak tu sengaja, kemarin tak sengaja, betul tak? Hak sengaja kita marah tak? Dah maaf kata tak sengaja bang, tak sengaja warna aku tengok pun naik atas sejuk dia terjun tak muka aku. Anda sangat tak sengaja apa benda punya bini ni, tak lagu ni. Tak maaf, minta maaf, kepala otak minta maaf. Dah kena jirit muka tu lelaki. Tahu tak? Maka Allah nu sengaja berzina, sengaja minum arak, sengaja berjudi, Allah maaf. Tu kelebihan Allah. Maha pengapung, dia tak sama macam mengapung kita. Jangan tak takut kepada Allah. Tak takut kepada Allah kafir. Dia takut tak takut Tuhan. Kafir cakap gitu. Ngatu jangan gurau. Nak gurau banyak benda lain boleh. Bab akidah jangan. Bab tolak tak boleh. Bab kafir tak boleh. Bab lain boleh. Bergurau perlu kena pandai. Tak anda gurau marah orang. Budak muda cakap ikut si. Itu mu takut api neraka. Aku tak takut. Tak takut api neraka maknanya tak takut Allah. Tak takut Allah kafir. Jahat lagu mana pun kita kalau orang tanya takut tak Tuhan? Takut. Agak dalam kocek kandang 2 botol duduk. Kocek gigi nombor ekor setambung. Tangan kanan pegang heroin. Tangan kiri peluk tekuk awet. Kalau orang tanya, "Wanda parah kamu ni? Mu tak takut Tuhan?" Takut boh. Dah ni wanda pula? Ilek boh. Tu boleh tahan kira. Jangan jawab tak takut Tuhan. Faham tak? Marah Allah Ta'ala sehingga tidak diakui keislaman kita. Sebab tu dalam kitab-kitab akidah menyebut siapa yang kata tak takut neraka Allah, tak takut balasan Allah, tak takut azab kubur, tak takut Allah, jadi kafir. Faham?
Dan orang yang berputus asa daripada rahmat dan ampunnya Allah itu kafir, na'udzubillahi minha. Tetap kala kita di dalam sakit, maka hendaklah kita lebihkan harap kita akan demikian itu daripada takut. Daripada takut istimewa pula tetap kala kita hampir mati, maka hendaklah kita sabar daripada sakit itu. Baik. Jangan sekali-kali kita rasa Allah tidak lagi mengampunkan kita. Siapa yang banyak dosa, patu dia rasa Tuhan dah ampun dah dia, maka Tuhan dah ampun dah dia. Siapa yang banyak dosa, dia rasa Tuhan akan ampunkan dia kerana Tuhan ni Maha Pengampun, Allah akan ampunkan dia. Dalil dalam hadis kursi, firman Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku ini adalah mengira sangkaan hamba-Ku kepada aku. Jika hamba aku suka aku dah ampun dah, aku tidak akan ampun. Kalau hamba aku sangka aku ampun walaupun dosanya seperti buih di laut. Jalan petang pi patah je bilang buih. Hak tapi. Nah tak? Allah tak cakap nak bilang pada gila gitu. Rebah patah. Ada berapa rebah bilang buih. Banyaknya buih di laut. Nah, maka luah lagi pintu keampunan Allah, seluah lebih luah daripada langit dan bumi. Oh sedar dengar orang ngajar malam Allah Maha Pengampun, mai kita buat dosa esok beres. Jangan gitu. Maksudnya yang kita buat dalam keadaan tidak kita andaikan Tuhan akan mengampun. Mai kita main judi, dah air haram. Tak apa, Allah Maha Pengampun. Pas judi kita taubat. Tak boleh. Betul dah, Allah boleh ampun, tapi liman yasyak, takut-takut Tuhan tak ampun. Faham? Tengah main judi dak dang minta ampun, kiok balik awal kita. Nak? Jangan putus asa. Walaupun banyak dah dosa bagaimana? Dosa kafir sekalipun Allah ampun dengan bertaubat. Dosa murtad, ucap syahadah semula. Dosa kafir, masuk Islam, Tuhan ampun. Bunuh orang, Tuhan ampun. Hukum dunia bak lain. Kena hudud, tak kena hudud, tak ada kaitan dengan ampun. Duduk bala kalau kita laksana hukum hudud, kalau kita kena potong tangan, Tuhan ampun tak bila-bila. Dan kalau kita dah laksana hudud lagi ni sekarang negara kita mengamalkan hukum sekular. Faham tak? Undang-undang ciptaan manusia. Tiba-tiba bila zina, minum arak dan sebagainya tidak kena hudud. Adakah kena hudud semula di akhirat dan Tuhan ampun ke tak? Tak ada kaitan tu. Masalah melaksanakan hudud atau tidak bukan hal hamba. Hak tu hal orang yang berkuasa. Jika dia tidak laksanakan, dia akan disoal di akhirat nanti. Masalah penjenayah tak ada kaitan. Penjenayah ni dia kena bertaubat. Sama ada dia kena hukum hudud atau tak kena. Jika dia bertaubat, Allah ampun. Ataupun mana dia tidak bertaubat, serah kepada Allah. Bukan bila kena hukum hudud, Allah ampunkan di akhirat. Dok. Syaratnya di dunia, dia sempat bertaubat. Contohnya, minum arak. Minum arak ni tak ada denda. Habis-habis sangat, kita dah ripuk sangat, kena RM150. Denda, kerajaan buat, manusia reka. Dalam Islam kata 40 pukulan, 40 kali piak. Tak kira lah dia ni sama ada kena hudud 40 rotang atau kena denda 150, dia tidak bertaubat kepada Allah, maka kemungkinan dia kena azab di akhirat nanti. Tapi kalau yang bertaubat, sama ada yang minum arak ni kena hukum 80 rotang, Allah ampun juga di akhirat. Atau kena hukum dunia 200 ya, Allah ampun juga di akhirat. Atau tak kena takat langsung, Allah ampun juga di akhirat. Kerana dia tak ada kaitan dengan hudud atau tidak. Penjenayah hanya diwajibkan bertaubat kepada Allah. Faham? Ada pun kerajaan, orang berkuasa, dia akan ditanya kenapa tak laksanakan hukum yang Allah turun dalam Quran, dalam hadis. Jadi banyak mana dosa pun, besarlah harapan kita Allah memberi maaf. Allah suka sangat masa kita minta ampun. Allah marah sangat masa kita buat dosa. Betul tak? Masa judi tu marahnya Allah Ta'ala. Masa duduk ke darah harak tu marahnya Allah Ta'ala.
Dapat, tapi Allah bukan sifat marah saja, dia ada sifat kasih sayang pula. Bila mari kasih, bila hak balik judi tu, dia kata, ya Allah, misalnya aku main judi tak ni, aku tak mau buat dah ya Allah, maka sayang Allah Ta'ala serta merta, bukan minggu depan baru mari sayang Allah. Tak? Serta merta, walaupun dah teruk tambung di dalam kocek, walaupun nombor ekor penuh di dalam kocek luar, walaupun keputusan tutu ada sipang di dalam kilas kain pelekat. Faham tak? Dah tapi dia bertaubat dah, Allah telah ampun. Dak dang balik daripada baru turun daripada kedai judi. Atau minum arak. Lepas minum arak, mari rasa sesal. Dan tak mau ulang lagi perbuatan minum arak. Allah pun ampun on the spot, automatic. Tak payah tekan kelas, Allah ampun dah. Walaupun dia dak nak tohuk lagi botol. Pasal botol tak boleh tohuk dalam kedai, kena tohuk luar kat gini. Walaupun tangan dia ada pegang lagi gelas arak, tapi dia menyesal dah minum arak, Allah ampun dah. Tidak ada syarat kena handing dulu gelas, tak syarat kena tohuk dulu botol. Faham tak? Itu pengampunnya Allah. Maka tujuan apa Tuhan kata mengampun? Jangan putus asa. Nak pakat-pakat bertaubat kepada Allah. Bila sebut bab dosa, bab taubat, dosa tengok ke orang. Hang, dosa tengok ke orang. Tengok ke kita. Jangan tengok ke orang ni Yusuf ni, main nombor ekor Yusuf ni. Aku dak. Jangan main gitu. Dengar dah hal bodoh ni. Kemudian apabila mari sakit, lebih-lebih lagi kita kena kuat harapan. Harapan apa? Allah sayang kepada kita. Allah sayang ni buat kau ni. Kalau orang lelaki ngepuang sayang buat kan ni. Dia buat kan ni kalau lelaki puang, awet-awet. Orang kasih. Dia bawa apa pergi jalan Teluk Mokni, pusing skuter yang bapak kapan petang kami dah kalau seller suku-suku mutu yang apa, mutu lama, Vespa lama, faham tak? Seller suti depan, suti belakang. Mesin lama, faham tak? Yang hak puang tak peluk lah, dia pegang tayar spare belakang. Faham tak? Kona kat tu, kona kat ni, kona kat tu, kona kat ni, seronoknya first time dating. Faham tak? Boleh naik skuter dah. Kok ninggalan tok dia itu. Bila balik sekarang tak sutah segi dengan dating. Jalan gitu, bermain SMS pula. Hak laki tanya beh hak jalan dengan abang tadi. Dok beh, apa kata? Dok beh. Bapa dak beh? Abang dak sayang saya. Bapa dak sayang awak rawang apa 8 km dah tadi. Faham tak? Pak kering staki minyak Vespa. Faham tak? Dak sayang lagi. Abang pula jawab, abang dak pegang tangan kita. Nampak? Tu kalau orang lelaki puang, kalau dia nak pegang tangan baru tanda sayang. Betul tak? Dia jenis gitu. Allah lidak gitu. Bila dia sayang, dia uji kita. Faham tak? Uji dengan macam-macam ujian. Teh market. Nampak tak? Bila dia sayang, dia uji dengan susah. Yang kedua, bila dia sayang, dia beri lalu kok jalan hak dia suka. Contoh, pergi dengar. Dan dia sayang, dia beri mudah jalan pergi dengar. Dan dia sayang, dia boleh pergi ngaji Quran, boleh pergi masuk pondok, boleh pergi ngaji agama, boleh pergi hadir orang duduk berselawat, boleh pergi dengar orang baca burdah. Tu tanda Tuhan sayang. Dan bila Tuhan tak sayang, dia tak benar pergi surat. Faham tak? Walaupun surat dekat dengan rumah dia, Tuhan tak izin. Tuhan suruh, Tuhan tak suruh, suruh dia buat baik, tapi Tuhan tidak ada rasa sayang pada dia. Dia duduk di rumah tengok tali bising. Orang duduk ngajar wah surat, dia ngadak tali bising, berita. Tengok benda tali bising. Faham tak? Kalau nak tengok Astro Oasis sudah. Bukan marah tengok, tapi antara garis Malaysia, faham tak?
Dan begitu juga apabila sakit maka hendaklah sabar. Saya kata sakit berat, sakit sikit pun kena sabar. Dan sakit sikit sabar kerana pula maknanya kita menerima qada dan qadar Allah Ta'ala. Mana-mana orang beriman yang terkena musibah, maka Allah beri dia satu pahala dan kafarah satu dosa. Itu kelebihan. Syarat sahih akidah. Akidah jangan rosak. Akidah betul istimewa sungguh. Ada pahala hapus dosa, ada pahala hapus dosa. Akidah rosak walau kuat amal ibadat tak pakai rawat. Dalil padri duduk dalam gereja, pegangan dia kemah kemih lah. Kemah kemih dah Nabi Isa anak Tuhan. Ibadat dia guana nak banding kita orang Islam, kuat dia dalil rumah dia padri. Faham? Duduk dalam gereja mak. Ada padri main roller skate? Ada. Padri main skateboard? Ada. Duduk dalam gereja baca kitab Injil ngajar kau orang. Kemah tak? Kemah dia beramal kuat. Siapa ada nikah? Tok Imam nikah. Tok Imam nikah. Tok Bilal 2 bini. Padri siapa ada nikah baca kitab sama. Tapi ada pahala tak? Tak ada, pasal akidah dia tak sahih. Akidah dia tidak betul. Lepas tu akidah. Bila akidah betul, yang ni beriman, maka dia dikasih oleh Allah walaupun orang jahat. Jahat orang ni lambat malam tubik curi rumah tu, curi rumah orang ni, curi lepas tu, pasu bunga curi kau. Pasu bunga maniang timbung, dia timbang, faham? Jahat lah orang apa jahat, curi mana-mana. Kekasih Allah. Apa buat dia gitu? Dia orang beriman. Faham tak? Al-mu'minu waliyullah walau kana fasiqa. Orang yang beriman kekasih Allah walaupun fasik. Sebab apa Tuhan suka dia curi? Kan? Kerana ada benda mahal dalam hati dia, ada iman. Faham? Jadi banyak amal tak ada iman, macam Tok Cha. Tok Cha duduk dalam ketik dah tubik dah. Pergi ditupak hari tu, tupak ni Kelantan lagi dah. Dia tupak ni sejarah dia ratus tahun dah. Orang Buddha duduk situ, orang siang dia bermukim situ. Faham tak? Daripada zaman Sultan Islam, kerajaan Islam Patani lagi, orang Buddha orang siang duduk di tupak ni. Jadi dia ada kuih di situ, ada tokong dia. Tok Cha baju kuning tu lah. Belakang tokong orang tidur tu ada pondok situ, ada madrasah dia. Bukan pondok kita ngaji, pondok Buddha. Faham tak? Kita pergi pondok tu bukan nak ngaji, nak tengok. Tok guru tua dah, pakai kain kuning kok. Ada 3 tanda atas dahi, macam main domino gitu. Faham tak? Anak murid pada botak belakang umur 14, 12, 9 tahun nak duduk mengapa kitab. Seseorang kitab. Duduk dalam madrasah halaqah dia tu. Maknanya budak-budak ni tak pakai luar jing, tak pakai kasut Adidas dah, tak main apa dah. Dia jadi sami. Mak dia atas suruh jadi sami. Duduk mengapa? Duduk tertib belaka. Tak ada macam kita kalau dengar nyanda tu nyanda gini, tu nerak ada tulis. Faham tak? Budak dah. Duduk sama belaka, gitu belaka duduk. Ngadak tok guru. Tok guru duk baca kita nang dember ye, tak dember ye, tak dember kumber gambar ye. Ada apa dia kata tahu? Nahu ke benda tak tahu. Sorah kok. Maknanya kuatnya beribadat tapi tak ada akidah. Rosak akidah, tak ada pahala. Jadi kita betul dengan akidah kita, biar betul iman. Maka bila betul iman, Nabi kata walau kena sebutir duri yang kecil ada pahala. Turun surat jirit batu, pedihnya kaki dia jirit batu, boleh pahala. Dah pahala dia jirit batu boleh pahala kau. Ya, sebab bila jirit rasa sakit tak? Rasa, maka sakit itu musibatun. Benda apa musibah? Musibah benda-benda yang orang tidak berkenan. Hilang selipar, hilang motosikal, musibah besar. Hilang selipar, musibah kecil. Dan kalau kena musibah boleh pahala. Syaratnya jangan marah.
Sunat orang yang dapat musibah kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Turun tengok lipa tak ada Tok Imam. Nyebang ni dah wuduk. Nak turun surah jangan sembang. Kalau siapa kat nak ambil lipa, tengok lipa. Nak cakap boleh tengok lipa. Faham tak? Ni sambil buat, sambil sembang, kaki raba lipa. Bahang lipa orang lain sebelah, kita sebelah. Hijau belah, biru sebelah. Perpaduan ummah. Faham tak? Dah ada kenyanyi tuang lipa. Tu. Jadi Tok Imam turun tengok, takkan dua belah tak ada. Nah, maka kata inna lillah, kita milik Allah. Tak usah kata lipa aku, diri aku milik Allah sampai masa dia ambil semula. Mati bila-bila masa. Faham? Kerana diri kita milik Allah. Tak usah lipa aku, maka tak marah lah dah. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang aku sayang, yang aku puji, orang-orang yang bila ada suatu perkara menimpa mereka, maka mereka akan sebut inna lillah. Dah rajin tak orang hilang sifat inna lillah? Dah. Inna lillah bagi orang Melayu mati keras. Inna lillah. Lekung tang dia tiala, dia congek tengah jalan. Nak wili motor masuk atas parit, jalan lah kampung tak ada orang. Faham tak? Baru tak apa, babah masuklah parit. Ni tengah jalan raya, lekung bahang di lori sauk jerit atas perut. Faham tak? Orang kata dak innalillah, dak hidup gitu. Dak tu perut tu big dah. Dak hati lagi. Dak kata innalillah, tu Melayu. Nah tak? Nabi kata kena selumbur yang kecil innalillah dah. Tu jauh beza kita bila tidak dengar. Tak ada ilmu. Mati dah. Hak tadi berlamba tadi. Mati bila? Itu pula. Tak kata juga innalillah. Faham tak? Musibah tu. Musibah ni benda yang kita tak suka dah. Pada fitrah manusia ni tak suka. Hilang biti, hilang biti. Orang mutang yang bahan orang tak usah marah. Ni kita marah maki hamu. Ayam berok atas tangga marah. Ayam nak jatuh beria ni tak reti masa berok atas tangga aku. Ayam kata aku mana tahu, aku dah sekolah. Padahal ayam berok mu tolong basuh. Bila ayam berok mu tolong basuh, orang yang membersihkan najis ni boleh pahala. Boleh pahala. Kalau yang tak berok boleh pahala. Tak boleh. Tapi jangan panggil ayam pula. Ayam berok mau kita dah, berok mau kita. Tu gila babi orang panggil. Faham tak? Jadi jangan maki hamu ke datang-datang gitu. Kalau dia reti, dia takkan masuk berok atas tangga rumahmu. Ayam tak reti, yang tak reti tuan ayam tu. Bodoh pada ayam. Maka bila dekat nak mati lebih-lebih lagi lah kita kena banyak harapan. Dosa-dosa kita yang banyak, memang banyak. Kena ada rasa takut. Tapi bila ada sakit kita berat, biar harapan mengatasi akan rasa takut. Maka betul lah kalau kita rasa Allah sangat-sangat mengampun, Allah akan ampun. Dak dalam semayang, dak apa benda ni, buat amal ibadat, buat dosa sepanjang hayat, Allah ampunkan lagi. Dalil pelacur zaman Bani Israel, perempuan yang paling comel. Bani Israel ini keturunan mana? Keturunan Nabi Yakub. Bukan kemambang. Orang lawa, orang mata sabung, orang tinggi, leher jinjang, tumit macam strawberry, itu Bani Israel. Dan ni ada di Israel. Lawa-lawa di Jordan, di Lebanon. Maka dia ni bukan kaki semayang. Zaman Nabi Musa bukan kaki gigi sejik dengar orang ngajar. Hijau pelacur. Hijau pelacur ni jahat dari berzina. Berzina lain, dia berzina dengan pasangan dia saja. Pelacur lain, siapa-siapa nak dia bayar. Faham lagi? Berpuluh-puluh ribu kali berzina. Maka Allah ampun dengan sebab dia. Sebab apa Allah ampunkan dosa dia sampai masuk syurga? Dia masuk tarekat. Dia masuk satuan tasawuf. Dia minum anjing yang dahaga. Betul tak? Ni maknanya luahnya keampunan Allah. Tapi jangan kita pergi cari anjing pula. Mari kita berzina, boleh 3-4 tahun kita berzina, cari anjing seekor. Dia minum. Jangan. Kerana liman yasyak, orang yang Tuhan pilih. Tapi nak khabar,
tak dang beramal benda-benda, Allah ampunkan dia. Nak? Sebab itulah minta ampun sama-sama duduk di mana saja. Kalau lelaki duduk dalam kereta tu, nak lama sangat nak nyala, tengok lampu 88. Lambat lagi nak ijazahnya. Ada kan lampu syarat ada nombor dia? 88 kali astagfirullah. Dah tak? Tengok nombor 88 astagfirullah, 87 astagfirullah, 86 astagfirullah, 85 astagfirullah. Dah kalau sampai kosong 88 kali istighfar. Betul tak? Hati wak sekali. Untung tak kita? Untung lah. Ni duduk saja nak tahu lama sama sini kata. Dah boleh sekepeng boleh dosa balik. Nah, dia ajar ambil untung gitu. Dah lambat dah nak ciluk dah boleh dah. Sekat situ dah. Nah, ingat nombor astagfirullah, astagfirullah. Ni tak katung saja sebeh dalam kereta wak lawa. Ambil sebeh tu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau astagfirullah, innallaha ghafurur rahim dan seumpamanya. Nah, ya berak sakut malam. Jalan. Ada apa? Nengung nak pergi ke air, nak pergi kolpo dah. Nak lari laju tak boleh. Ada air batu kacang, air batu jagung, air batu jagung. Duk tunggu nak jual tepi jalan kamera ke. Faham tak? Larilah 110. Patuhilah peraturan kelajuan highway 110. 110 kalau siapa di Jabur nak siapa ke Dino 2 jam setengah Kuala Lumpur. Faham tak? Dah 2 jam setengah slow. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Puas dah, buih dalam mulut. Gambang dah. Dan kok 450 kali. Betul tak? Ada betul. Allah nak 450 kali. Dah. Allah ampunkan dosa kita dengan satu lapah je. Dan antara 450 tu hak manusia, dengan saja Allah ampun dah dosa kita. Faham tak lagi? Orang puang dia duduk dapur tu bos sebeh. Ambil sebeh beli kat gigi luar tu. Takkan siapa dapat sejuta sebeh tau. Sebeh ada beriah. Bubuh dapur tu. Ni duk sakut kat puyuk sodek itulah duk tunjuk kau orang. Cik Yah, tak mau tengok dapur kita baru siap ni. Nak tunjuk dapur kau orang. Dia jenis apa ni bodoh kat tu. Sawak dapur baru tunjuk kau orang. Tunjuk ni sodek daripada hak cek besar jari siapa boleh hak Tok Imam duduk dalam sodek. Ni kabinet pula, ni bagian pinggang ni bagian piring, ni bagian sudu, ni bagian gelepuk, ni bagian pisau. Hebat mau awak kelak. Kadang duk hebat gitu. Orang tua-tua dulu ada hebat tunjuk barang gitu. Tak ada. Orang tua-tua dulu zaman Tok Mu hari tu hebat bukan dengan barang, tapi hebat mereka rajin buat makanan untuk toki kita. Betul tak? Ada. Tok kita itu ada, kabinet kita ada. Ada. Ada pasantai dapur motor kita itu. Ada. Pukul 5 duduk dapur dah. 5 pagi kerkung tumbuk kacang, buat sikapik. Tak? Tu rajin. Tengah hari buat ni, petang buat kuih ni pula. Allah, rajin sungguh. Malam begini begitu zaman tu. Rajinnya tok kita tu mau masak. Dia pakai dapur gas tau. Apa kayu. Pakai tiup ngecopong. Rajin. Pagi siap dah nasi kapik sambal. Kau apa siap? Kau 5:30 siap dah. Siap dah nasi lemak. Siap iris timun dah Kau 7 cucu anggur ada dah. Dalam puyuk siap masuk berasak. Rajinnya. Ala-ala dak canggih. Bini kita ni. Lambat tengok resipi dalam TV. Berlari duk mak. Resipi dia Nampak? Nak keluar tali mesin resipi memasak kuali. Kepala itik masak asam. Tulis. Kepala itik 3 ketul. Telur 5 biji pula. Garam 9 kilo. Buat dah.
dakwah. Nah, sagong lebih panggil, sagong lebih. Nah, malah bertahi. Cakap banyak. Tengok pada alat rumah, alat dapur gas dah main dah, cak kupu-kupu. Bom pani. Tak. Elektrolak ni. Pak benda, pak tuku ada. Tengah ada sel pula, tu biar api cek. Bawah boleh bakar tua tengah. Tapi 4 bulan dakwah sekali pun. Dia masak ke mana? Guna telefon. Bang, tom yang banyak sikit udang leh. Ni dapur dia. Tok laki kata Natal ni masak malah pandai odai. Tapi bukan muslimat batu dua ni, cukar. Maka kita lagu-lagu mana pun tak sunyi daripada salah dan silap. Allah marah masa kita buat dosa dan suka sangat masa kita minta maaf setelah berbuat dosa. Orang yang melakukan dosa 2 kategori. Kategori yang pertama yang Allah sayang. Kategori yang kedua Allah benci. Mana kategori pelaku dosa yang Allah sayang? Iaitu yang setelah mereka melakukan dosa, mereka rasa takut kepada Allah. Lalu menyesal di dalam hati. Ni Allah sayang. Sayang pasal dia buat dosa? Tak, pasal dia takut kepada Allah. Walaupun selepas membuat dosa. Kerana masih ada iman dan takwa dalam hati dia. Pelaku dosa yang Allah benci, bila lepas buat dosa tak rasa takut apa-apa. Faham? Kita orang beriman ni kadang-kadang lara agak. Masa nak buat dosa tu kita tak mari lagi takut. Tak rasa lagi menyesal. Buat, bila lepas buat mari menyesal, salahnya aku, bodohnya aku. Betul tak? Tu yang Tuhan sayang. Tuhan sayang bukan kerana dia buat dosa, ada ingat kembali kepada Allah. Jangan jadi golongan kedua, lepas buat dosa tak takut benda. Tak ada beres. Dan bercita-cita nak buat pula. Dan berbanyak-banyaklah istighfar, artinya minta ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala daripada sekalian dosa dan harap akan rahmat Allah dan ampunnya, serta kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan kita sungguhkan pula qadar kejadian diri kita pada 5 perkara. Macam kita ulang tadilah, baik duduk dapur tu bubuhlah apa benda ni, sebeh dapur. Tunggu orang jual ikan mari lambat lagi, tak mari-mari. Ambil sebeh tu duduk dapur, astagfirullah. Nak nasi 40 minit kurang-kurang nasi masak, betul tak? Letak atas tu, duduk atas kursi, astagfirullah. Dah kalau masak nasi, dah anggap 1000 kali astagfirullah. Faham? Tu kelebihan orang puan duduk dapur. Orang duduk kerja jabat tu, berbual dalam laci se. Faham? Bila tak ada kerja, duduk saja, kita tak ada kerja benda. Pergi cari kat orang ada orang, nak bagi yang sembang. Tak ada kerja, baca surat khabar. Faham? Tak ada kerja, bukan tak boleh baca, bukan tak boleh benda-benda lain, tapi biar ada juga untung. Dalam-dalam kita duduk saja. Faham? Bila kita latih gitu, lama-lama jadi seronok. Bila seronok dah kita sebut astagfirullah, sebut Allah, maka dia akan dah seraing di dalam hati. Hati kita akan rasa lapang. Faham tak? Latihan. Hak jahat pun latihan. Lepas tu tengok orang tua-tua kan kejut tau. Dia pergi bilik air, lepas tu katok naik atas kaki dia. Dia kata benda astagfirullah, Allahu akbar ke, dia sebut benda. Orang tua-tua. Dia tercang lah orang Terengganu Kelantan. Berat tubik benda Allahu akbar. Dia nak ambil sudu ke atas kat binek lipas naik atas tangan. Dia kata benda subhanallah ke, dia sebut barang antik. Barang antik dia sebut. Spare part motor budak-budak dia sebut.
Banyakkan di sebu bagian break. Tak? Betul tak? Kira betul? Tak? Kuat pula tu. Kena pula tajwid, qalqalah, pronoun, nahwu dia kena pula. Ngaji Quran tak betul. Tapi bila carut, molek, berenah molek. Siapa rumah sebelah dengar, break. Break pun dia. Break motor. Disc break berat benar. Apa ditubik carut itu? Latihan. Betul tak? Zaman muda dia latih dah. Maka terbawa-bawa sampai ke umur 3-40. Acu latih bila pegang periuk panas, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Nak, maka lama-lama akan jadi gali. Tak payah kita buat. Dia tubik sendiri dah. Nak, ni latih benda tak pakai rawat. Nak, kejut ke lipas, tubik barang spare part motor juga. Kejut ke cicak pun spare part motor juga tubik. Nah, sebut lah tak seller anda boleh tanya berik semua tu sebut tak apa. Neh. Berat orang puang ni. Tua pula tu. Kalau muda boleh tangkil ke umur 17 sebut benda tu. 71. Nak masuk kubur, carut lagi. Dan taklah kita serahkan 5 perkara kita tentang diri kita, kejadian kita kepada Allah sungguh-sungguh. Yang pertama, sangat berkehendak kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita ada masa 45 minit lagi, boleh? Boleh untuk jawab soalan. Sebelum itu kita lancarkan derma untuk tabung masjid Permai-Jaya kita ni. Jadi tong ataupun petugas hendaklah melaksanakan tugas sekarang juga. Ada petugas tak? Ada. Bangun. Petugas pakai supik benda tu. Maiding. Supik ada gambar lambang pas. Luar nak kutik, belakang nak kutik, dekat orang jual kutik, duduk-duduk nak kutik belaka. Tak apa, Allah siap orang, Allah supik tu depan muka dia. Tak beri, tak berdosa pun. Sunat sahaja. Cuma kalau mudah-mudahan kalau kita derma malam ini cerah kubur kita di hari esok. Mudah-mudahan kita derma malam ni 2-3 kepeng pun dan Allah panjangkan umur kita, mana ketahu ni kerja Allah Taala belaka. Lepas tu yang molek ni lah kita syorkan lah apabila maknanya 2-3 sehari 2 ke malang karang ke apa ke, bila kita dah kutip derma bang, katakan dapatlah katakan RM3,000 contoh lah. Kita war-warkan, nampak, kita hebohkan supaya orang ramai pun dapat tahu. Oh semalam kutipannya RM5,000. Oh semalamnya kutipan banyak sekian-sekian. Faham tak? Molek beritahulah. Sekarang ni benda kalau nak mudah beritahu, Facebook kutipan semalam di Masjid Permai-Jaya RM6,500. Jadi orang menderma bukan dia nak tahu sangat tu, tapi cara yang terbaik. Kutip semua 2-3 kali kutip tak apa, orang tak marah. Pasal kutip bukan mesti beri. Sambil-sambil itu kita dengar soalan yang ditanya. Baru ini saya dengar seorang ustaz khabar kalau hari raya jatuh hari Jumaat, semayang raya pagi semayang Jumaat tak pergi, tak apa, tapi kenalah semayang lohor. Ustaz tu beri dalil, tolong jelaskan. Baik, masalah dengar dulu persoalan baru kita faham bila orang jawab. Kalau hari raya jatuh hari Jumaat, bila kita semayang raya dah wajib tak semayang Jumaat pula tengah hari kat rang? Itu persoalan. Jawabnya, tidak ada kesepakatan ulama dalam masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i dia ada huraian. Jikalau dia duduk jauh daripada masjid, susah dia nak mari 2 kali, maka gugur dah semayang Jumaat. Kalau mari dah semayang raya. Kalau pagi tak mari pergi semayang raya, dak gugur kena mari pula sekali lagi semayang Jumaat. Faham tak? Nampak tak? Dia gitu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun orang yang duduk kawasan yang masjid dah wajib kena semayang Jumaat walaupun dia semayang raya dah.
Dan mazhab lain, mazhab Hambali kata kalau mayang raya dah, tak wajib mayang jemaah. Nampak lagi? Jadi atas ustaz-ustaz kata tak wajib dah mayang jemaah, ustaz tu mazhab Hambali. Faham? Jadi ustaz-ustaz kata wajib pula mayang jemaah kalau dia duduk di tempat yang ada masjid, ustaz tu mazhab Syafi'i. Maka bukan diri pandangan mazhab Syafi'i. Dan mana-mana nak ikut, semua tu ulama mujtahid belaka, tak payah baloh. Faham? Kerana Imam Hambali dia ulama mujtahid, bukan dia malaikat teater pasal muzik tau. Dia ulama mujtahid juga. Faham? Saya ada dengar ustaz ada bagi tahu kalau niat wuduk lepas tu terjun dalam kolam sah wuduk. Tapi kalau saya dengar pula ada ustaz lain bagi tahu kalau terjun terus gitu dalam kolam tidak sah wuduk sebab tiada perbuatan wuduk. Ni main terjun dalam kolam lah pula. Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad kalau kita nak terjun satu tubuh tenggelam dalam kolam, dalam kolah, dalam payang, dalam besen, dalam sudu ke mana asal tenggelam badan. Tenggelam ke mana dalam sudu? Sudu besar, sudu gasi. Mana? Tak kira dalam laut, dalam tasik tenggelam. Maka mendilah bila kita masuk dalam air maka kita berniat. Faham tak? Tu yang muktamad. Tak boleh niat dulu baru masuk dalam air. Baik. Sah ke tak? Kerana tak ada perbuatan wuduk. Jawabnya kata ulama sah. Iaitu kerana diihtimalkan air kena pada muka, pada tangan, pada kepala dan pada kaki dengan ada tertib. Faham? Kerana menguruskan sembelih lembu kurban hari Jumaat dak mayang Jumaat. Jawabnya tengok lagu mana keadaan. Katakan dia ni kena jaga lembu ni nak lari, kalau pergi Jumaat memangnya lari. Tak ada tempat nak kurung. Kena pegang dia. Maka seorang yang pegang sudah memadai. Kerana kiyah dengan perkataan ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh. Kerana menyelamatkan harta boleh tak semayang Jumaat. Biasalah kitab fiqh dia kata kalau bab-bab gini orang backwah, orang kenduri meleh lembu gola kawah, patutnya pukul 11 pukul 12 masak dah, orang balik Jumaat boleh makan. Tiba-tiba kayu api basah, orang bang Jumaat dak gelegak pun lagi. Boleh tinggal tak? Tinggal rabak jeng habis satu kawah, rosak habis orang. Faham tak? Maka boleh seorang tunggu untuk jaga kawah tadi sampai masak dak semayang Jumaat. Harus hukumnya kerana menyelamatkan harta yang banyak dalam majlis yang besar. Faham? Tapi kalau benda kecil tak boleh benda kecil. Sebab apa tak mayang? Pasal kita nak nasi di rumah makan seorang je, takut angin. Tu bukan mudarat besar. Maka kalau dia memang maknanya jaga lembu dan sebagainya, takut orang ambil, tunggu pergi mayang Jumaat je, orang curi lembu ni, maka boleh. Dalil ada setengah ulama fiqh kata kalau ada orang curi duduk luar rumah, orang curi tu tunggu kita keluar mayang Jumaat untuk pecah rumah ambil barang, maka boleh kita dak semayang Jumaat. Tak? Kerana tak mau biar orang curi tu masuk. Tapi jangan tiap-tiap Jumaat dak mari mak umur 18 tahun. Tok Imam tu kata tak dia mari dia pasal orang curi umur 18 tahun duduk rumah kita. Tu dak mana sabar dah pula. Mak saya suka minum air kok. Jadi bila mak saya beli air kok, saya buang air itu. Yoli mak tu. Mak minum kok. Baik. Dia ni bukan daripada alkohol. Kata setengahnya alkohol. Jadi berlaku yang diragukan dah di situ. Jadi ada syarikat yang sebelah Asia ni kata tak ada alkohol. Tapi ada syarikat yang daripada Amerika mengatakan ada campuran alkohol. Jadi tak nakut dah itu, berlawang dah situ. Itu satu masalah. Yang kedua pula dia bahaya, boleh menajam, memutus, mengikis usus.
Kalau jambang kita pergi beli kiwi hot spray dalam jambang tu dak apa tanggal. Kita cuah kok sebotol. Faham? Cuah jangan jigu, esok baru jigu. Licin mayo, memancar-mancar kilatnya. Maknanya dia boleh mengikis kok. Kemudian pula orang mak saleh dia teh. Dia ambil kok, kemudian dia jiru atas telur. Mana? Telur dia pun dalam gelas, dia pun letak kok sampai tergelam telur tu. Dia tinggal selama 2 minggu. Bila 2 minggu telur tadi gepuk. Nampak? Dia punya kulit telur tu hancur. Kulit telur ni sama dengan jenis gigi kita. Faham tak? Dan tulang dalam badan kita. Maka gitulah boleh jadi hancur, terkikis tulang-tulang badan dengan sebab masuk natang air tu dalam badan kita. Jadi tak usahlah minum lah kabur kemok benda hak lain lah. Banyak lagi air gas lain. Tak suka air gas, bahan bocor gas terus. Jadi mu nak buang nanti sampai jadi balah tu kita tak boleh nak patwa apa-apa lah. Ulama pun dah cuma syorkan benda-benda lagu tu kita elokkan lah. Lain tak boleh. Nak elok kita hadir pada satu majlis yang tak ada dia buhai lain, dia buhai itu saja. Kita makan lekat tak ada masalah lah tu. Bukan dalam keadaan kita suka. Babi suka masuk kebun ayah saya. Ayah masuk babi pula mok minum kok. Jadi saya tahan jerak. Lepas dapat babi itu, cuba ustaz sarang nak buat apa? Nak bela ke, nak bunuh ke, nak beri ke orang kafir? Dia babi ni binatang yang sunat dibunuh. Dia tidak sebagaimana anjing. Anjing ni dia ada qaid. Babi ni sunat bunuh mutlaqah. Maknanya tak kira, tak ada qaid dengan apa-apa. Anjing ni sunat bunuh ada qaid. Lagu mana? Anjing yang gigi orang, mencederakan orang, sunat bunuh. Yang kedua, anjing gila. Dia neleh dia mau, token belah, kasut belah. Anjing gila. Dua jenis anjing lain, bukan jenis khakah orang, bukan jenis gila, tak sunat bunuh. Cuma masyarakat Melayu tak faham empat anjing. Semua anjing dak belaka, itu salah. Dalam hadis hanya mengatakan anjing yang gila, anjing yang gigi orang. Faham tak? Anjing gila kerana bawa penyakit, anjing khakah orang menolak mudarat. Jadi anjing yang baik, orang putih duk bela tu, anjing keriting, anjing rambut panjang, anjing yang demisya, anjing comel, anjing bulu gitu gini, tak sunat bunuh. Ada pun babi mutlaqah sunat bunuh, tak kira. Babi comel, babi tak comel, babi lawa, babi handsome, babi cute miuk. Faham tak? Sunat bunuh belaka. Kemudian dia jerak boleh. Boleh. Dah kata tak reti nak bunuh. Dah kita nak bunuh, beri teruk kat tempat hak tak ada orang. Dah beri ke ada orang lain makan, tak boleh. Dah kafir boleh makan kan? Hoi. Pedi aja mu kafir boleh makan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu makan rezeki yang ada di bumi. Yang pertama syarat halala, yang kedua tayyiba. Tayyiba maknanya bersih, halal lagi pula. Faham? Jadi siapa yang beri orang kafir makan benda yang haram, dia akan berdosa di akhirat nanti. Dari ulama-ulama bersetuju bahawasanya orang kafir akan diazab dalam neraka kerana tak solat subuh. Kemudian dia azab pula kerana tak solat zuhur. Bill Clinton, George Bush, dia jadi pemerintah Amerika, dia akan disoal di padang mahsyar, kenapa tidak potong tangan pencuri di Amerika? Kerana dia wajib juga laksana. Faham? Maka orang kafir yang makan babi akan kena azab, orang kafir yang minum arak akan kena azab. Kerana itulah haram bagi orang Islam beri orang kafir makan benda-benda yang haram. Tak boleh. Dia kata kalau tak jual rugi pula pasal dia pergi langgar babi tu. Babi ni tasnya pergi langgar, pecah bonek depan. Dah bonek depan wajar. Faham tak? Berapa boh? 380. Jadi kalau jual babi tu ke China laku 400. 3 lebih 20 diluk prepaid. Jadi dia nak sama untung, dia pergi jual kepada orang kafir. Hukumnya
Innallaha iza harrama syai'a harrama samanahu. Allah Ta'ala bila dia haramkan binatang tu, dia haramkan pula harganya. Faham? Lepas tu rugi lah. Kalau jual babi untung boleh beli balik lampu yang pecah bumper yang pecah ni boleh ganti balik. Ada mengganti duit yang molek lah, molek sikit. Kalau mau beli duit babi tu, awak beli lampu mula bumper mula sampai mati mu ingat kereta tu, kereta babi. Faham tak? Apa pendapat Ustaz tentang air dan minyak selusur yang biasa diamalkan oleh perempuan mengandung menjelang salin? Ada doa-doa yang diamalkan untuk memudahkan bersalin? Jawabnya apa yang telah dijawab oleh ulama-ulama, oleh mufti-mufti, tuk-tuk guru. Hukumnya harus membacakan sesuatu doa lalu ditiupkan pada air ataupun kepada minyak untuk kita berubat dengan izin Allah. Faham tak? Maka apa yang kita hajat akan dimudahkan oleh Allah, tak ada masalah. Dan Nabi ni jenis tiup-tiup ni, jenis jampi-jampi ni amalan Rasulullah. Faham tak? Ayat Fatihah, surah Fatihah tu sebenarnya surah tiup, surah jampi. Arab panggil ruqyah, Melayu panggil jampi. Jampi ni benda beza. Jampi ni baca satu ayat atau zikir, tiup pada sesuatu, tiup. Maka jenis tiup ni amalan Rasulullah. Tapi orang bodoh kata tok bomo. Mu ngaji tak mau. Tengok berita-berita. Tapi bila nak cerdik. Asal Rasulullah yang ajar suruh tiup-tiup ni. Tiup di air, tiup di tangan. Nabi kata siapa nak tidur malam-malam, ndaklah baca 3 kul, tiup pada tapak tangan. Lepas tu sapu sekalian tubuh. Tiup tu panggil ruqyah jampi. Faham tak? Jadi kalau orang mengandung nak beranak, tak wajib buat air selusur. Air selusur ni bukan pelik, nama je pelik. Nak, kalau kata air obat mudah beranak boleh tahan sikit, air selusur. Nak, pasal ada aja dengar pelik air selusur ni gua ni. Aku tak aja dengar air selusur. Nak, takut kata air sihir air apa dak. Ambil air, bacalah apa-apa pun. Nak baca selawat ke, Fatihah ke, atau mana-mana zikrullah ke, nak baca dengan niat supaya air ni bila diminum meringankan kelahiran, memudahkan beranak. Dah salah tak? Tak salah. Pasal apa? Baca ayat Quran amalan Rasulullah, tiup di air amalan Rasulullah. Dah tak salah sikit pun. Cuma jangan kita intikad bila tiup jadi air selusur garanti ringan. Jangan. Biiznillah, dengan izin Allah. Faham tak? Hak tu kena ada sokma. Kullum min indillah. Katalah semua daripada Allah. Sampai masa doktor pun mati. Betul tak? Tu kata. Nak suruh kita reti bahasa tu. Doktor ada kubur. Ada yang dia mati je kok. Takkan doktor tak ada kubur. Buat apa? Doktor tak mati. Doktor ada. Itu lama dah zaman perang. Apa kali ni hidup? Dah mati belaka. Allah buat, dia kontrol, dia ajar, dia takbir, dia tukang suka, dia tukang tentu, qada dan qadar. Jadi tak ada salah. Cuma ibu mengandung semayangnya tidak. Tak nak beranak minta air selusur. Apa? Patut piak dengan buluh tak perut. Mayang 5 waktu lah kena jaga. Ramai orang yang tak semayang dengan sebab nak beranak dan sebagainya, siang ke baby dia, dapat ibu yang tidak semayang. Nak jenayah yang paling besar, tak semayang. Nak zina 100 rotan, tuduh orang liwat usung lembek 80 rotan. Minum arak 40. Judi takzir. Dedah aurat takdib. Tak semayang mandatory. Nampak hukuman mati. Jadi tak salah masalah minyak selusur. Faham? Tak salah. Doa sebenarnya sebarang doa.
Sebarang doa, doa lah yang baik. Nabi kata semua doa adalah ibadah, berpahala. Allah tak tunang, pahala tetap dapat. Bahasa benda, bahasa Arab paling afdal yang Nabi baca. Dia tak tahu bahasa Kok Pandamung, Kampuchia, Mongolia, bahasa Perancis, bahasa Belgium, Jerman, Austria, boleh belaka. Faham? Dia nak kata gua ni nak mudah beranak, ambuh tu pun mudah reti. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku keringanan daripada merasa sakit. Mudahkanlah aku ketika aku melahirkan anak aku nanti. Berilah kesihatan yang baik kepadaku dan kepada anakku. Kurniakanlah aku anak yang comel, yang sehat dan seumpama. Mudah ya. Bahasa kita diri tak kerti tak? Melainkan bahasa orang. Mu nak doa benda ni, nak beranak ni, nak doa kau ni, beranak awak syarat dia kena bahasa Perancis. Oh, nyanyi lah ke dia. Faham tak? Bahasa kita sendiri mudah. Boleh tak kita cium awet kita yang mati dah? Artinya cium jenazah mayat awet kita. Boleh cium kerandanya. Sedap kamu nak tium anak orang. Nak tium akad nikah dulu. Aku nikahkan akan nikah wahai Mamat bin Labu dengan Samet binti Sa'id. Mas kahwinnya RM80 tunai. Jawab pengantin, aku terimalah nikahnya itu dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah. Mana? Sah dah. Tok Imam mana Tok Imam? Sah. Tok Bila? Sah. Tok Siap? Beres. JKK belakang. Sah tak kira? Sah dah. Dah boleh tak cium? Boleh tak cium? Cium lalu depan Tok Imam tak apa? Tak? Kau lapor kan? Ada pun nak cium, tak boleh. Kalau kata boleh, bah tanah aku. Pasal cium lain, dosa je, dosa kecil je. Gi kata tak haram, bahaya. Rosak akidah. Main judi dosa besar, tapi kata judi tu halal, jadi kafir. Lain kong tu. Saya telah masuk satu bahagian korban. Dapat tu? Masalahnya ialah daging-daging korban itu dikumpulkan satu tempat. Dari 10 ekor lembu yang sebelah itu, kemudian setelah ditimbang baru daging itu dibahagikan 70 bahagian. Manakala bahagian lain seperti tulang, hati, limpa pula dilompok juga kepada 70 bahagian. Adakah cara ini boleh kami ikut hukum syarak? Soalan kedua, dalam melakukan sembahyang jenazah, adakah muwafiq dan masbuk? Tolong jelaskan. Baik. 10 ekor lembu, seorang seekor lembu 7 orang. 10 ekor lembu 10 kali 7 apa? 70. Ya tak? 70. Kan 70. Baik, 70 orang. Jadi oleh kerana banyak sangat, nak buat suku-suku tak ada tempat nak tu, nak asing payah, maka buat capur semua sekali, kemudian bagi sama banyak. Boleh ke tak? Ada ulama kata boleh. Ada syarat tak? Ada. Hendaklah dengan redha semua daripada yang masuk serta korban. Faham tak? Hak kau kata tak boleh, tu tak boleh lah. Hak kau kata boleh, mestilah kena redha, berlebih kurang tasamuh bila dibahagikan dengan sama banyak. Faham tak? Tak boleh nak kata lembu besar kena beri banyak sikit, lembu kecil kena beri kurang sikit, kerana sudah dicapur. Pak kadang-kadang lembu kecil banyak isi, pasal tulang halus. Ono lembu besar punya tulang besar, lembu kecil je, bang. Jadi tasamuh berlebih kurang hala berhala baru dibolehkan. Kalau tidak, ada yang tak bersetuju, hendaklah lembu dia tidak dicapur kerana membawa kepada perbalahan dan tidak berpuas hati. Mayat jenazah ada muwafiq dan masbuk tak? Ada. Apa makna muwafiq? Orang yang masuk serta dengan imam dan dengan rakaatnya. Rakaat itu dikira dengan rakaat. Maka rakaat sembahyang jenazah kira mana? Dengan takbir. Maka ulama-ulama kata, jika seorang makmum yang dia masbuk sembahyang jenazah satu takbir,
wajib digantikan satu takbir selepas daripada salam imam. Faham tak? Contoh, dia mari tu Tok Imam takbir yang kedua baca selawat, dia mari takbir yang pertama baca Fatihah. Bila takbir yang keempat Tok Imam salam, makmum wajib kena tambah satu lagi takbir. Faham tak? Kerana sekurang-kurang semayang mayat 4 takbir, paling banyak 5 takbir. Jumhur ulama buat dengan 4 takbir, tapi ada 2 hadis riwayat dengan 5 takbir, jarang berlaku. Tak apa, khilaf waktu. Cuma jangan kurang pada 4. Betul tak? Ingat tak tu? Contoh dia mari lewat dah. Tok Imam takbir yang terakhir. Tengah baca Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat. Takbir yang ke akhir tak? Dia pun mari Allahu Akbar. Takbir pertama baca benda? Fatihah. Tok Imam doa untuk sekalian orang Islam, sunat baca tak? Tok Imam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum wajib kena tambah 3 lagi takbir. Ingat tak? Tu makmum jangan fikir Tok Imam tanggung tu. Kan pergi salam ngetik. Setakbir Assalamualaikum, Waalaikumsalam lagi. Faham tak? Kepok pada makmum bola kanda tak? Jadi kena tambah 3 lagi pasal dia mengganti kepada rakaat takbir itu. Faham tak? Takbir yang tak payah ganti takbir ni. Takbir raya tak payah ganti. Dia mari Tok Imam sudah 3 takbir, bermakna ada 4 lagi tak? Bermakna imam yang kelima, dia yang pertama. Imam takbir yang keenam, dia yang kedua. Imam takbir yang ketujuh, dia yang ketiga. Imam baca Fatihah, dia diam. Jangan tambah. Dia makmum. Makmum dia masbuk, dia kita tambah. Dia mari tu Tok Imam Fatihah dah, dia takbir seorang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan jubah belah mari beli Mesir. Nampak kan dia tak ngaji, jubah tak ngaji. Kalau mengaji ada luar pakai luar jing pun betul pun buat. Ni tak ngaji, seorang dia Allahu Akbar. Kadang-kadang betul tu. Tak ada orang suruh. Tu boleh tahan, tu makmum mabuk dia panggil. Ada Tok Imam yang apa benda ni? Yang teruk lagi Tok Imam. Patutnya takbir pertama 7 kali tak sunat. Takbir kedua 5. Tok Imam ni salah. Dak ingat maya raya. Raya bukan sama-sama. Tahun 2 kali. Nyegi baca Fatihah terus. Maka hilang 7 kali. Nyegi tapur kat rakaat kedua. Nyegi baca 7 capur 5, 12. Nampak bergegar masjid. 12 kali takbir tu Tok Imam bodoh. Orang tak suruh capur. Hilang dah untuk 7 kali takbir. Mul rakaat kedua sunat 5 kali takbir sahaja. Jangan main capur-capur ikut pandamu gitu. Sah atau tidak mayang kalau kita tak baca doa iftitah sebelum membaca Fatihah? Tengok dulu. Doa iftitah ni rukun ke sunat? Sunat. Bila sunat kita tak baca, rosak tak mayang? Tak rosak, kurang fadilat. Tak ada masalah. Sengaja tak baca pun tak batal semayang. Dia bukan rukun semayang, dia bukan syarat sah semayang. Apa hukumnya ambil wuduk sambil bercakap? Tidak sah kalau kentut. Doa tak kentut boleh cakap saja. Cakap ni tidaklah perkara yang merosakkan wuduk. Bab tu bila kita masuk bab wuduk, Tok Guru Ustaz pun siapa? Malam ini faslun. Ini satu pasal pada menyatakan syarat sah wuduk. Betul tak? Orang ajar gitu. Maka syarat yang pertama itu hendaklah dengan air mutlak. Betul tak? Lepas tu dia bilang syarat begini-begini. Ada tak bilang dalam syarat tu jangan bercakap? Ada orang ajar? Tak ada. Bila tak ada, cakap tidak membatalkan wuduk. Nampak? Tak ada masalah. Boleh cakap? Boleh. Dah kalau tak cakap, lebih baik. Dan kalau cakap tidak menjadi kesalahan. Yang salah cakap masa semayang. Satu hari rumah Pak Mak JKK
dimasuki pencuri, dia diikat, anak isteri dipukul hingga pengsan. Pak Mat hanya mampu berdoa pada Allah supaya dibusnahkan pencuri itu. Ya Allah, jahanamkanlah perampok ini, KO lah perampok ini, musnahkanlah perampok ini. Tiba-tiba perampok itu marah pada Pak Mat, katanya mana boleh doa macam tu, aku Islam lah, tak boleh doa untuk musnah sesama Islam. Macam mana pandangan Ustaz? Ni isu panah. isu panah. Dengar molek kita tak mau cenderung mana-mana. Cuma nak jawab ikut ilmu yang kita dengar daripada ulama-ulama. Faham tak? Apabila kita ni dizalimi, bolehkah kita doakan orang yang berbuat zalim itu disusahkan ataupun ditimpa benda-benda yang memberi bencana kepada dia? Jawab ulama, boleh, dengan syarat jangan doa kita lebih daripada kesalahan dia. Faham? Contohnya dia curi buah jambu air rumah kita 2 teh. Nak kita tengok kot nako tadi, oh doloh je, dia pun berdoa, ya Allah, doloh ni dia ambil harta kedua teh buah jambu, maka mana-mana dia ada mulikuklah kata dia, biar mampu selalu, biar belanggar acul lainnya di lori, mampu keras senang. Tak boleh doa gitu, tak padang dengan dosa dia buat. Faham tak? Jadi satu lagi, tak boleh orang tak zalim kita pergi doa burung jadi susah, jadi malapetaka dan sebagainya. Tetapi orang yang kena zalim, dia berdoa kepada orang yang zalim kepada dia, ada 2 jenis doa. Yang pertama afdalu, kata ulama. Mana afdal? Doa Allah beri hidayah kepada dia. Yang kedua, harus hukumnya doa Allah timpakan bala pula kepada dia kerana masuk dalam rumah, ropok harta dia, bunuh anak dia, kerak tangan bini dia. Maka dia boleh berdoa untuk Allah balaslah bencana ke atas orang itu sebab dia berbuat zalim di depan mata. Tapi kalau tidak di depan mata, berdoalah jikalau dia yang melakukan kezaliman, maka kau timpakanlah balamu ke atasnya, maka dibolehkan. Yang tak bolehnya saja-saja pergi doa ke orang ramai yang tidak bersalah. Tak boleh. Semua orang Islam minta peracur belaka, tak boleh. Tapi bila orang melakukan kezaliman, boleh dikenakan hukuman dan dikenakan, kita bacakan doa terbaik, doa beri hidayah dan dia bantu masuk hati untuk berlaku adil. Doa itu afdal, doa yang harus, iaitu doa dibalas apa yang dia buat. Kezaliman tu biar tipu atas kepala dia, tetapi jangan lebih daripada hak dosa yang dia buat pada kita. Mana jangan melampau daripada apa kesalahan. Faham? Kalau takat curi jambu laut, doa suruh lenyek di lori, nyanyi ke dia. Tak boleh doa gitu. Apakah hukum bekerja sambil lewa di syarikat Yahudi? Baik, syarikat Yahudi ni ada 2. Yang pertama yang menyokong, maknanya perjuangan ataupun kezaliman orang Yahudi, melakukan kezaliman ke atas orang Islam. Yang kedua yang tidak menyokong. Yang memang menyokong kezaliman, maka haram kita berkhidmat dengan mereka ini, melainkan dalam kes-kes yang tertentu sahaja, seperti jika kita tidak berkhidmat kepada mereka, memberi mudarat kepada negara dan sebagainya. Kalau kita tidak bekerja dengan dia, kita tak boleh nak beli senjata daripada dia untuk mempertahankan diri. Itu kes-kes tertentu saja. Kita nasihatkan dalam kes-kes kebanyakan kerja-kerja di kedai-kedai biasa ni, bekerja kedai lain dah. Faham tak? Pasal tu bukanlah benda-benda mudarat apa-apa pun. Kerja kedai lain lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.